Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati dan Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah, banyaknya syukur kita kepada Allah di atas keizinan dari Allah pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi tanggungjawab kita terhadap Al-Quranul Karim dari sudut kita berusaha memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim menggunakan pendekatan kita mempelajari peletakan, perhubungan, pertautan di antara satu surah dengan surah yang selepasnya, yang mana kita alhamdulillah pagi ni dah sampai kepada juzuk yang ke-29, yang mana kita semalam, hari yang sebelumnya kita dah melalui beberapa surah juzuk yang ke-29, iaitu bermula daripada suratul Mul dan kita tamat pada surah Al-Ma'arij. Okay, kali ini, pagi ini kita akan sambung perkaitan di antara surah Al-Ma'arij dengan surah Nuh, ataupun perkaitan surah Nuh dengan surah Al-Ma'arij. Okay. Kita lihat surah Al-Ma'arij, kita rujuk kepada penghujung, penutup kepada surah Al-Ma'arij, iaitu ayat yang ke-42. Okay, ayat 42 adalah ayat yang ketiga terakhir bagi surah Al-Ma'arij, kerana surah Al-Ma'arij ada 44 ayat. Jadi tuan-tuan, kita juga akan membuat rujukan kepada surah selepasnya, iaitu surah Nuh ayat yang ke-7. Okay. Kedua-dua maklumat ini dia berada pada muka surat yang sama. Okay, boleh tengok muka surat 570 di dalam mushaf. Kalau buka muka surat 570, kita akan jumpa 4 baris pertama adalah tentang ayat akhir surah Al-Ma'arij, manakala selepasnya adalah ayat-ayat yang berada pada surah Nuh. Ayat 42 dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan golongan manusia yang mereka ini tenggelam, mereka ini lemas di dalam kesesatan. Dalam masa yang sama, mereka ini dalam kumpulan manusia yang suka bermain-main dengan kebenaran. Maknanya ayat 42 ini fokusnya tentang orang kafir, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang tak ambil peduli tentang kebenaran, orang yang dia tak fikir tentang hari akhirat. Mereka yang tak nak bertaubat, mereka tetap tega berada di dalam kesesatan. Jadi ini adalah ayat yang ke-42. Jadi ayat 42 ini, kalau tuan-tuan nak lihat terjemahan lengkapnya, maka kena rujuk dalam mushaf muka surat 570. Jadi dekat ayat 42 ni, kalau kita nak tengok ayat kalimah yang menunjukkan mereka ini tenggelam dalam kesesatan, mereka ni bermain-main dengan kebenaran, kita jumpa dekat perkataan Yahudu. Perkataan Yahudu ni bermakna mereka tenggelam di dalam
kesesatan. Wa yal'abu. Mereka bermain-main. Okay. Ayat 42 ni, surah Al-Ma'arij, Allah tidak menyebutkan secara spesifik siapa mereka yang yahudu wa yal'abu. Tidak disebutkan. Allah menyebut secara umum. Siapa-siapa yang yahudu wa yal'abu, mereka akan menghadapi masalah apabila mereka berada di hari akhirat. Namun begitu, kita akan dapat jawapan dia. Siapa di antara manusia yang Allah masukkan pada ayat nombor 42? Inilah peranan surah yang berada selepas daripada surah Al-Ma'arij, iaitu surah Nuh. Okay. Nama surah Nuh itu, kita pun dah tahu ia tentang Nabi Allah Nuh. Kan, nama surah Nuh, kisah tentang Nabi Allah Nuh. Kisah Nabi Allah Nuh ni dalam surah Nuh yang kita mengetahui ia mengandungi 28 ayat. Semua Allah cerita tentang Nabi Allah Nuh dan juga kaum dia. Jadi kita sudah tentu akan dapat jawapan bahawasanya contoh manusia yang mereka tenggelam, mereka bermain-main dengan kesesatan adalah kaum Nuh alaihi salatu wassalam, kaum kepada Nabi Allah Nuh. Sebab itu, selepas surah Al-Ma'arij, kita jumpa surah Nuh. Okay, surah Nuh ini diletakkan selepas surah Al-Ma'arij. Ada sebab dia, ada hikmahnya. Di antaranya, Allah nak menyebutkan tentang bagaimana lamanya Nabi Allah Nuh ini dia menyampaikan dakwah. Dan kita tahu Rasul yang paling panjang, paling lama dia hidup dengan kaum dia menyampaikan dakwah adalah Nabi Allah Nuh. Kita tahu 950 tahun sebelum kaum Nuh ditimpa azab. Okay, dalam masa yang sama, kenapa Allah nak sebut surah Nuh letak selepas surah Al-Ma'arij ini? Kerana siapa yang baca 28 ke 20 ayat kesemualah surah Nuh ni, dia akan tahu bagaimana Nabi Allah Nuh ini, dia berusaha tau. Siang, malam, pagi, petang, dia jumpa secara personal, dia jumpa secara terbuka nak dakwah kaum dia. Tetapi kita semua tahu, kaum dia memperolok-olokkan, mempermain-mainkan. Jadi peletakan surah Nuh selepas surah Al-Ma'arij ini memang tepat dan memang kena pada contoh manusia yang kita belajar yang 42 tadi, iaitu yang yahudu wa yal'abu. Kenapa mereka tenggelam dalam kesesatan? Bayangkan, 950 tahun Nabi Nuh dakwah. Bukan setahun, 2 tahun, bukan 30 tahun, bukan 100 tahun. Hampir dekat 1000 tahun. Jadi kita mendapati surah Nuh ini, pembukaan surah Nuh masih lagi membincangkan tentang siapa? Golongan yang yahudu wa yal'abu, iaitu kaum Nuh. Dalam masa yang sama, mari kita lihat bagaimana mereka ini tenggelam dalam kesesatan. Mereka tak nak menerima kebenaran. Kita akan jumpa dalam ayat ini, mereka ni ketika mana dakwah Nuh sampai, mereka buat apa? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kita baca ayat surah Nuh ni, mereka ni kalau dengar wahyu disampaikan, mereka akan sumbat telinga-telinga mereka dengan jari. Lepas tu mereka akan tutup wajah mereka dengan baju. Mereka tak nak dengar sebarang wahyu yang disampaikan. Jadi kita mendapati apabila kita gabung ayat 7 dengan ayat 42 surah Al-Ma'arij ini, kita dapat mengetahui kedua-dua surah ini saling bertautan, saling
menguatkan, mengukuhkan di antara satu maklumat dengan satu maklumat yang lain, dan kita kita mendapat juga jawapan bahawasanya surah Nuh ini walaupun surah yang dipisahkan dengan surah Al-Ma'arij, adanya perkataan Bismillahirrahmanirrahim, namun ia bukanlah surah yang terpisah, yang tidak ada kena sama sekali dengan surah yang sebelumnya. Baik, kita lihat pada surah yang berikutnya, iaitu kita nak tengok surah Nuh dengan surah Al-Jin. Surah Al-Jin dengan surah Nuh. Kalau tengok pada nama surah kan, surah Nuh, lepas tu surah Jin. Surah Jin surah yang ke-72. Kalau hanya baca nama surah macam tak ada kena-mengena Nuh ni dengan Jin ni. Sebab kita tahu dalam sejarah kisah Nabi Allah Nuh kan, mana ada kisah Jin. Yang kita tahu kalau kisah Jin ni kisah Nabi Allah Sulaiman. Betul tak kan? Tapi apa perkaitan isi kandungan surah Nuh dengan surah Al-Jin? Kenapa surah Al-Jin ini diletakkan selepas surah Nuh? Jadi tadi kita dah terangkan apa isi kandungan surah Nuh. Okay, mari kita cari jawapan dia. Sudah pasti ada sebab dia perkaitan surah Jin dengan surah Nuh. Okay. Kita lihat penghujung bagi surah Nuh. Okay. Kenapa kita selalu tengok hujung bagi sesuatu surah? Dan kenapa kalau kita tengok surah yang baru, surah selepasnya kita tengok pembuka? Kerana apabila kita nak tengok ada sambungan kan, mestilah sambungan dia macam penamat dengan pembuka. Dan itu baru sambung. Sebab penghujung mesti disambung dengan permulaan bagi surah yang berikutnya. Okey. Mari kita lihat pada penutup surah Nuh. Ya. Penutup surah Nuh, kita ambil ayat yang ke-23. Okey. Ayat last sekali adalah ayat yang ke-28. Tapi kita tengok ayat yang ke-23 bagi surah An-Nuh. Bagi surah Nuh. Okey. Kemudian dekat pembuka bagi surah Al-Jin, kita lihat ayat yang kedua. Ni dua surah ni dia duduk bersebelahan. Kalau ayat 23 surah Nuh, muka surat 571. Manakala surah Al-Jin sebelah dia, iaitu muka surat 572. Jadi kalau tuan-tuan buka mushaf, belah kanan surah Nuh, sebelah kiri tu adalah surah Al-Jin. Kalau Quran saya macam itulah. Ada perbezaan? Sama kan? Okay, mari kita lihat. Apa sebenarnya yang Allah nak sampaikan kepada kita pada penghujung bagi surah Nuh? Kita lihat ayat 23. Okay. Kalau kita baca pada ayat yang ke-23, okay, ayat ni kalau tuan-tuan nak tengok terjemahan lengkapnya, boleh rujuk buku surat yang telah saya sebutkan tadi, 571. Ayat 23 ini, Allah nak menyebutkan contoh bagaimana di zaman Nabi Allah Nuh, kesyirikan yang telah mereka lakukan, iaitu mereka ni sama sekali tidak akan mahu meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kaum Nabi Allah Nuh ini, mereka bertekad tak nak beriman kepada Nuh, tak nak ikut apa yang Nuh sampaikan. Dalam masa yang sama, ayat nombor 23 ni, kita akan mendapati di antara patung dan berhala mereka ini ada nama-namanya.
Jadi kalau kita baca ayat 23, kita akan menemukan mereka kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka ni kalau kita baca ayat 23 secara lengkap terjemahannya, mereka berkata ni mereka saling mengajak antara satu sama lain. Mereka kata apa? Jangan sekali-kali, la tazaruna tu maksudnya jangan sekali-kali kamu semua meninggalkan apa? Tuhan kamu, mereka kata. Walaupun kita tahu Nabi Nuh ni siang malam, pagi petang dakwah. Mereka tetap berpesan sama sendiri, jangan tinggalkan Tuhan kamu. Seperti siapa? Ada nama-namanya lah. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Maknanya penghujung bagi surah Nuh ayat 23 ni, Allah menyebut tentang perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila kita buka surah yang berikutnya, surah Al-Jin, kita mendapati bahawasanya pembuka bagi surah Al-Jin, kita boleh lihatlah pada ayat 1 sampai ayat yang kedua. Jadi ayat yang kedua ni Allah menyebutkan lawan kepada ayat 23 surah Nuh. Lawan ni maksudnya apa? Kalau kita tengok dekat atas daripada penutup surah ni, tengok dekat bahagian atas ni, biasa dekat atas kita akan letak dia punya intisari lah. Kalau dekat sini kita jumpa dekat surah Nuh, kita jumpa orang yang mensyirikkan Allah. Tapi di sini Allah menyebut kumpulan yang lain, mereka ini bertekad untuk mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Mereka ni siapa? Mereka ini adalah jin. Mereka ini adalah kumpulan jin. Okay, nak tahu mereka ni kumpulan jin, tuan-tuan kena buka bermula daripada ayat yang pertama, akan jumpa perkataan nafarum minal jin, sekumpulan daripada jin. Okay. Ayat yang kedua, jin ini mereka berkata pada zaman Nabi SAW, mereka pernah mendengar Rasul SAW membacakan ayat Quran, lalu mereka memberikan respon. Mereka mengatakan bahawa ayat Quran yang mereka dengar tu yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Mereka kata apa? Mereka kata ayat Quran yang kita dengar tu membawa kita kepada kebenaran, kita beriman. Lepas tu kita nak tengok dekat ayat ni. Dekat ayat sini. Walan, dan selama-lamanya, kumpulan jin tu kata apa? Nusyrika birabbina ahada. Mereka kata, dan selama-lamanya mereka tidak akan mensyirikkan dengan Tuhan kami dengan sesuatu apapun. Daripada ayat ini, setelah kita memahami ayat ni, baru kita dapat jawapan. Apa perkaitan peletakan surah jin selepas surah Nuh? Rupa-rupanya Allah meletakkan surah jin, ada kisah jin yang mana jin ini mereka bertekad selama-lamanya mereka takkan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Berbeza tak dengan yang ini? Lan tadharunna alihatakum. Jadi Allah Ta'ala nak sampaikan mesej kepada kita. Kan, yang pertama, kita dapatlah jawapan bahawa surah jin ini ada kena mengena dengan surah sebelumnya. Dari sudut apa? Dari sudut nak menceritakan tentang makhluk-makhluk Allah
ada yang memilih untuk menolak kebenaran tu, seperti kaum Nuh. Dan tetapi ada makhluk Allah yang memilih untuk dia beriman kepada Allah dan mereka memilih untuk tidak mensyirikkan Allah. Maknanya ada perkaitanlah kerana cerita sama. Cerita tentang kebenaran, ada yang tolak, ada yang menerima. Lepas tu kisah Nabi Nuh ada berkaitan dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Ada berkaitan. Lepas tu dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak beri mesej kepada kita, bagi tahu kepada kita bahawasanya kita ini ada pilihan. Kita sepatutnya meniru siapa? Meniru jin yang beriman kepada Allah. Bukan kita meniru kaum Nuh yang memilih untuk tenggelam, bermain-main dengan kebenaran. Baik, tuan-tuan dan puan, rahimani rahimakumullah, semoga kita mendapat sedikitlah walaupun tak banyak jawapan tentang peletakan surah Al-Jin selepas surah Nuh ini merupakan peletakan surah yang tepat berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Okey, mari kita lihat pula perkaitan antara surah Jin dengan surah Al-Muzammil. Okay. Kalau tengok pada nama surah, ini tentang jin. Kenapa lepas surah Jin, Allah letak tentang surah Al-Muzammil, orang yang berselimut. Dan kita tahulah orang yang berselimut itu adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perkaitan dia? Apa perkaitan peletakan surah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berselimut dengan kisah jin? Tapi kalau kita dah dengar sebelumnya tadi, memang ada perkaitan kan antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Dan kita tahu juga perkaitan jin ini dia beriman setelah mendengar Nabi Muhammad SAW membacakan ayat Quran. Okey, mari kita lihat perkaitan lain antara Al-Jin dengan surah Al-Muzammil. Okey, dalam surah Jin, seperti kita katakan tadi, kalau nak tengok perkaitan dia, di antaranya tengok pada penutup dengan pembuka. Jadi kalau tengok dekat penutup surah Al-Jin, okay, tengok ayat nombor 23. Ayat nombor 23. Okay. Surah Al-Jin ni, ayat akhir dia ayat yang ke-28. Ya. Dia sama, jumlah ayat surah Jin ni dia sama macam surah Nuh. Nuh ada 28 ayat. Jin pun ada 28 ayat. Okey. Surah ayat 23 dalam surah Jin ni, tadi kita tengok ayat 23. Oh ya, yeah. Okey, tengok ayat 23 dalam surah Jin, kita menemukan Allah menyebutkan tentang azab neraka Jahannam. Okey, tuan-tuan nak tahu terjemahan lengkap dia ayat 23 surah Al-Jin, kena buka muka surat 573. Dia akan berada di sebelah kanan. Kalau buka Quran, kalau buka surah Al-Muzammil ayat 11 sampai 14, dia duduk sebelah kiri Al-Muzammil. Tapi Al-Jin duduk di sebelah kanan. Jadi kalau tengok pada ayat 23, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang apa? Tentang sesiapa yang dia menolak wahyu yang telah disampaikan, maka mereka akan ditimpa kepadanya azab neraka Jahannam. Okay, cuba tengok dekat ayat 23, kita jumpa perkataan apa? Fa inna lahu nara, api neraka Jahannam, khalidina fiha abada. Ini tentang
orang yang dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jahannam itu adalah salah satu daripada nama neraka yang mereka akan kekal berada dalam neraka Jahannam. Okey, ayat 23 menyebut tentang azab neraka Jahannam. Okey, apa perkaitan dengan orang yang berselimut dengan surah yang berselimut, orang yang berselimut? Okey, dengan surah Al-Muzammil sudah pasti ada perkaitannya. Okey, kita tengok ayat 11 sampai 14. Tapi dalam nota ni saya hanya letakkan ayat 12 dan 13 saja. Okey, yang mana ayat 12 dan 13 ini ia memperincikan lagi tentang azab neraka Jahannam. Adakah neraka Jahannam ini sekadar duduk di dalamnya kekal? Kita cuma tahu Allah kata azabnya apa? Khalidina fiha abada. Dia duduk dalam neraka tu selama-lamanya, tak boleh keluar dah. Adakah itu hanya azabnya? Tetapi dekat surah selepasnya Al-Muzammil menambahkan lagi maklumat neraka Jahannam itu apa lagi azabnya. Ayat 12 kata apa? Inna ladaina ankalau wa jahima. Rupa-rupanya orang yang masuk neraka Jahannam ni mereka akan dipasangkan angkala, belenggu-belenggu. Apa lagi? Wa jahima, mereka akan diazab dengan api yang menyala-nyala, api jahim, api yang menyala-nyala. Apa lagi yang mereka dapat? Wa ta'aman dha ghussatin. Mereka akan dapat juga azab bentuk apa? Mereka akan dapat azab berbentuk makanan yang sangat buruk. Mereka sampai tak sanggup nak makan makanan tu. Sampai nak termuntah. Sampai mereka tak sanggup nak telan makanan tu. Itulah yang mereka akan diberikan makan. Dan mereka juga akan menerima lagi beberapa azab yang sangat pedih, azaban alimah. Jadi apabila kita meneliti maklumat seperti ini, kita mendapati bahawasanya apa yang diperkatakan oleh ayat 11 sampai 14 surah Al-Muzammil ini, ia ada berkaitan dengan ayat yang berada pada surah Al-Jin seperti ayat 23 ini. Perkaitannya dari sudut apa? Perkaitannya dari sudut memperincikan tentang azab neraka Jahannam. Jadi kita dapat maklumat yang lengkap tentang perincian azab neraka Jahannam. Maknanya kalau kita ambil dekat ayat 72 surah Jin, kita dapat maklumat awal, mereka kekal di dalam neraka. Kalau ditambah dengan surah Al-Muzammil, kita jumpa ada belenggu. Lepas tu ada api yang menyala-nyala. Ada apa lagi? Ta'aman. Yang keempat, ta'aman dha ghussatin. Lepas tu yang kelima, azaban alimah. Jadi maknanya azab tu bertubi-tubi. Maknanya azab tu akan kekal selama-lamanya. Itu yang surah Jin kata. Tapi kekal selama-lamanya tu kekal macam mana? Ditambah lagi dengan belenggu tu kekal ada pada mereka, jahimah tu kekal, makanan yang mereka makan tu kekal macam tu sifat dia. Begitu juga azaban alimah. Baik, moga-moga jelas. Kita teruskan kepada surah yang berikutnya. Kita nak tengok pula apa perkaitan surah Al-Muzammil dengan surah Al-Muddathir. Okay. Dari sudut nama surah, memang kita nampak jelas memang ada kena-mengena. Kenapa? Kenapa kita kata jelas? Kita nampak ada perkaitan kerana kedua-dua nama surah itu adalah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah Al-Muzammil cerita tentang Rasulullah yang berselimut, yang Allah memerintahkan supaya Nabi ini bangun untuk salat malam.
Okey. Dan kita sebutkan tadi tentang bentuk-bentuk azab neraka Jahannam. Okey. Manakala Al-Mudaththir adalah tentang orang yang berselimut juga, Al-Mudaththir. Tetapi surah Al-Mudaththir merujuk kepada perintah Nabi kenapa? Kena menyampaikan dakwah. Kalau surah Al-Muzammil, Nabi kena salat malam untuk bagi kekuatan kepada dia. Dekat surah Mudaththir, Nabi kena menyampaikan dakwah. Ni dia panggil ya, ni dia panggil surah-surah Al-Muzammil dengan Mudaththir ni, walaupun kita tengok dalam Quran dia surah 73 dengan 74. Tetapi sejarah turun dua surah ni tuan-tuan, dia di antara 6 surah pertama yang awal yang turun. InsyaAllah nanti saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan surah-surah yang turun mengikut susunan dia turun. Kita boleh belajar macam tu. Tapi kalau kita baca, memang para ulama menyenaraikan surah-surah yang awal-awal turun kepada Rasulullah adalah macam surah Al-Alaq, surah Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Dan diletakkan di dalam Quran, ditulis ya, diletakkan dalam Quran, dia letak yang hujung dan ia duduk datang secara berpasangan juga. Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Okey, ada perkaitan. Di sudut nama tu ada perkaitan. Dari sudut sejarah turun ada perkaitan. Okey, untuk cari lagi perkaitan dia, mari kita lihat penutup surah Al-Muzammil dengan pembuka bagi surah Al-Mudaththir. Okey, kenapa saya wandikan pembuka ni? Pembuka ni sebab kita dah masuk ayat 27 dengan 29 surah Al-Mudaththir kan. Surah Al-Mudaththir ni dia ada ayat 56. Dia ada 56 ayat. Kalau tak nak tulis pembuka, kita boleh letak macam pertengahan lah. Tapi boleh juga kita letak sebagai awal-awal bagi surah Al-Mudaththir. Okey. Jadi kalau surah Al-Mudaththir ni, kalau Al-Muzammil ayat 12 dengan 13 tadi, kita dah jumpa tentang dua maklumat ni kan, yang bentuk azab angkala, wa jahima, wa ta'aman dha ghussatin. Tadi tu ada 4 bentuk azab dalam ayat 12-13 ni. Apa berkaitan dengan surah Al-Mudaththir? Rupa-rupanya surah Al-Mudaththir menyambung lagi apa yang diperkatakan tentang surah Al-Muzammil. Sambung dari surah apa? Masih lagi nak menyambung perbincangan tentang azab neraka. Tengok dekat sini. Tentang azab neraka. Kalau sesuatu topik itu diulang, diulang, menunjuk kepada penegasan. Dia merujuk kepada pengukuhan. Maknanya kita janganlah abaikan mana-mana topik yang Allah Ta'ala telah ulang-ulang. Macam surah Muzammil, Allah sebut dah tentang azab neraka. Dekat Al-Mudaththir, sambung lagi cerita tentang azab neraka. Tetapi, ada maklumat yang lain yang Allah nak kaitkan tentang neraka. Okey, apa maklumat lain tu? Kena tengok ayat 27 sampai 29. Okey, ayat 27 sampai 29 ni kita akan jumpa satu nama neraka, dia panggil Saqar. Tengok dekat sini. Saqar. Wa ma adraka ma Saqar. Saqar ni adalah neraka Saqar. Neraka Saqar ni tuan-tuan, neraka Saqar ni dia adalah sifat dia bagi neraka, dia nama dan sifat bagi neraka. Yang mana neraka ni, siapa yang masuk dalam neraka Saqar, la tubqi wa la tadhar.
Neraka Saqar ni dia tak akan membiarkan. Mana-mana yang masuk neraka tu dia tak akan biarkan badan dia elok, dia tak akan biarkan muka orang masuk neraka ini elok. Tak. Dia akan pastikan orang yang masuk dalam neraka itu hancur, lebur, hangus. Itulah yang nak dikatakan pada ayat 27-29 tentang neraka. Jadi kalau kita gabungkan ya, azab neraka, kalau sini angkala, tadi yang ni kalau kita nak gabungkan di antara contoh kalau kita ambil daripada surah Al-Jin kan, tadi Al-Jin kita kata apa? Khalidina fiha abada ni kita kata azab nombor 1 kan. Lepas tu campur dengan Al-Muzammil kita akan jumpa azab apa? Ni yang kedua tadi, ingat tak? Angkala, Syahima, Ta'aman, Ghuzatin dan Mumpat. Lepas tu nombor 5. Apabila kita buka surah selepasnya, ada lagi maklumat tambahan. Apa dia? Nombor 6 yang ini. La tubqi wa la tazar. Yang tidak akan meninggalkan baki dan tidak akan membiarkan. Nak tahu macam mana neraka itu tidak akan membiarkan dan meninggalkan baki? Ayat berikutnya menerangkan. Lawahatul lil bashar. Dia akan menghanguskan dan membakar kulit mereka. Okay. Jadi kita dapati penyebutan ayat dalam surah Al-Mudaththir ini memberikan maklumat tambahan kepada ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Muzammil berkenaan dengan neraka. Dalam masa yang sama, surah Al-Mudaththir ini mengukuhkan lagi tentang azab Allah yang Allah akan timpakan kepada siapa? Kalau tuan-tuan ambil balik surah Mudaththir ni, Al-Muzammil, kalau kita reverse sampai pada surah yang kita baca An-Nuh tu, yang kalau kita reverse ke belakang lah, kan? Surah 74, ambil 73, patah balik ke 71, patah balik ke 72, 71. Siapa, kalau kita nak dapatkan jawapan, siapa di antara manusia yang akan Allah bagi azab kekal selama-lamanya dalam neraka? Sampailah surah Mudaththir. Ingat tak tadi mula-mula kita kata, siapa dia tadi? Kaum Nabi Nuh. Ingat lagi surah Nuh? Kaum Nabi Nuh. Kenapa kaum Nabi Nuh akan dapat azab 6 azab seperti yang kita paparkan ini? Kerana ingat tak yang tadi tu? Mereka Yahudu. Mereka Yahudu. Mereka wayal'abu. Jadi kita dapati kalau kita susun ya, daripada ambil apa yang kita belajar. Saya kena tunjuklah ni. Nak menampakkan, sebab sekarang kita belajar 2 surah je. Kita belajar macam Al-Muzammil dengan surah selepas dia. Tetapi kalau tuan-tuan sempat nanti ambil daripada Al-Fatihah lah sampai kepada surah An-Nas, tuan akan dapati dia ada cerita sambung. Sambung ni contoh macam ni lah. Saya tunjuk contoh. Okay. Tadi mula-mula kita belajar apa? Al-Ma'arij kan? Kita jumpa kumpulan yang mana? Yang dia tenggelam dan bermain dengan kesesatan. Okey. Mereka ini, siapa dia antaranya? Adalah kaum Nabi Allah Nuh. Okey. Lepas tu, sambung cerita dia lagi. Kaum Nabi Allah Nuh tadi ni, mereka buat apa? Ni kita jumpa jawapan. Mereka tak nak tinggalkan apa? Mereka tak nak tinggal kesembah-sembah mereka yang telah mereka lakukan. Kan? Jadi ada sambungan tak dengan kisah jin? Ada. Kaitannya dengan apa? Mereka ini telah mensyirikkan Allah, berbeza dengan kumpulan jin. Okey. Jadi perkaitan dia lagi apa dia? Sambung balik surah yang berikutnya. Kaum Nuh tadi tu, yang mereka tak nak tinggalkan tuan-tuan mereka tadi, kenapa? Dapat azab neraka Jahannam, kekal dalamnya. Apa lagi azab dia? Sambunglah surah Al-Muzammil.
Apa lagi azabnya? Sambung dekat surah Al-Mudaththir. Jadi kita dapati maklumat-maklumat dalam setiap surah tu, walaupun kita tengok Al-Ma'arij tadi surah keberapa? Ke-70. Rupa-rupanya maklumat dalam surah Al-Ma'arij ia disambung, sambung sampai kepada surah Al-Mudaththir. Sebenarnya sambung lagi, ada lagi. Tapi kita sampai ke surah Al-Mudaththir ni, kita dapat maklumat dia ada kesinambungan. Okay. Moga-moga tuan-tuan akan kita semua ni bertambah keterujaan kita kepada susunan Quran. Kita rasa sangat beriman kita kepada Al-Quran ni adalah mukjizat, wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Okay. Kita teruskan dengan surah Al-Qiyamah pula. Perkaitan dia dengan surah Al-Mudaththir. Kalau saya tak sebut pun tentang Al-Qiyamah, kalau kita tak terang pun, saya rasa tuan-tuan tahu perkaitan dia. Ingat tak tadi kita sebut Al-Mudaththir ni pasal apa, Al-Muzammil pasal apa, lepas tu tiba-tiba ada surah pasal kiamat. Ada perkaitan lah. Ingat tak tadi azab yang kekal dalam neraka Jahanam? Betul tak? Bila dapat belenggu, bila dipasang belenggu, bila dapat azab dia menyala-nyala tu, bila dapat neraka sakar? Al-Qiyamah bagi jawapan. Bila? Nanti dekat kiamat. Okey, itu perkaitan dia. Jadi nak tahu lebih lanjut, mari kita baca lagi. Dekat surah Al-Mudaththir, kita nak tengok ayat 42 sampai ayat nombor 46. Ini di antara ayat yang hujung bagi surah Al-Mudaththir. Tuan-tuan buka muka surat 576. Manakala surah Qiyamah, tuan-tuan kena buka tuan-tuan kena buka muka surat yang bersebelahannya 577. Baik, kita tengok surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 46 ni. Ringkasan apa daripada ayat ni? Kita jumpa tadi neraka sakar. Kalau yang sebelum ni ayat 27 sampai 29, kita cuma tahu tentang bentuk azab dalam neraka sakar. Tetapi dekat ayat 42 dan 46 dijelaskan lagi kenapa mereka ni boleh masuk dalam neraka sakar. Itu yang ada pertanyaan, ma salakakum fi sakar. Kita dapat jawapan. Apa kesalahan mereka masuk neraka sakar? Jawapan nombor 1 adalah lam nakun minal musallin. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua apa? Walam nakun nut'imul miskin. Dia tak nak peduli tentang orang miskin, tak nak fikir tentang orang miskin ni makan apa. Dia tak nak ambil peduli langsung. Nombor 3, mereka ni apa? Nahudu ma'al khaidin. Mereka ni selalu cakap benda-benda yang salah. Seperti mereka cerca Rasul, mereka tuduh Al-Quran, macam-macam mereka kata. Lepas tu yang keempat apa? Yang keempat, mereka ini nukadzibu biyaumiddin. Kesalahan keempat, mereka tak percaya nanti di akhirat mereka akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, akan diberikan balasan. Okey. Jadi kita fahamlah tentang, di sini kita jumpa tajuk apa? Penyebab ya. Ada 4 sebab kenapa masuk neraka sakar. Okay. Apa berkaitan dengan Al-Qiyamah? Surah Al-Qiyamah kita menemukan pada ayat 3 hingga 4 Allah Ta'ala nak menguatkan cerita tentang masuk neraka sakar ini adalah tentang hari kiamat itu pasti akan datang, dan sebenarnya Allah juga nak menyebutkan kembali pendustaan mereka tentang hari kiamat. Kalau kita tengok tadi, mereka tak percaya hari kiamat kan? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Pendustaan mereka ni bukan pendustaan yang macam kecil-kecil. Sebenarnya pendustaan yang sangat besar, sehingga Allah ulang balik pendustaan mereka ini pada surah Al-Qiyamah.
Okey, nampak tak perkaitan dia? Maknanya surah Al-Qiyamah ni, kenapa diletak selepas surah Al-Mudaththir? Antara justifikasinya adalah ingin menunjukkan kesalahan mereka yang besar ketika di dunia adalah mendustakan hari kiamat. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak jawab balik apa yang mereka dustakan itu sebenarnya ia salah. Apa yang mereka tak percaya itu sebenarnya adalah salah. Maka Allah mengemukakan bukti-bukti dia boleh menjadikan hari kiamat. Jadi, kita kena baca surah Al-Qiyamah secara keseluruhan. Okay. Antara cara mereka mendustakan hari kiamat tu, kalau kita baca dekat surah Al-Mudaththir, kita tak tahu macam mana bentuk cara mereka tak percaya hari kiamat. Tapi surah Al-Qiyamah menjelaskan cara mereka tak percaya hari kiamat ni, antaranya, kita tengok. Mereka kata apa? Tengok ayat 3. Mereka kata apa? Mereka kata, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Okey, ayat 3 ni, ini adalah di antara contoh ketidakpercayaan mereka kepada hari kiamat. Kalau kita baca ayat 3, mereka tak percaya. Nanti, kalau kita dah mati, okey, tulang-tulang kita akan hancur. Kita semua mengetahui, bila kita mati, tulang tangan kita hancur, tulang kaki kita hancur, kan? Jadi mereka, cara mereka mendustakan hari kiamat ni, mereka argue, mereka sangsi, mereka ragu-ragu tentang bagaimana Allah Ta'ala nak kumpulkan balik izamah ni, maksudnya tulang-tulangnya. Jadi kita dapati surah Qiyamah diletakkan selepas surah Mudaththir adalah untuk menguatkan lagi pendustaan mereka kepada hari kiamat, yang menyebabkan pendustaan itulah mereka layak dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Jadi surah Qiyamah ni menerangkan antara bentuk tak percaya pada kiamat tu adalah pada jari-jari yang telah hancur ni. Okay. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan semakin jelas melihat susunan surah Al-Qiyamah diletakkan selepas daripada surah Al-Mudaththir. Okay. Kita lanjutkan pada surah yang berikutnya. Kita nak tengok pula Al-Qiyamah dengan Al-Insan. Apa perkaitan dia? Tadi kita dah cerita pasal kiamat. Tiba-tiba cerita pasal manusia pula. Apa perkaitan ni? Ni Qiyamah kan, surah Qiyamah. Lepas tu, lepas surah Qiyamah, ada surah Al-Insan. Surah pasal manusia. Macam kita tengok, ada perkaitan tak? Kiamat, soalannya macam kiamat dah berlaku, tiba-tiba cerita pasal manusia. Okay. Ada perkaitan dia. Lepas tu kita kena amati dia. Kena analisis dia, baca di antara ayat ke ayat. Ada jawapan dia. Tengok penutup surah Qiyamah, ayat 36 sampai 38. Ini juga termasuk di antara ayat yang hujung-hujung surah Qiyamah. Allah menyebut tentang manusia. Betul, kita jumpa tentang Al-Insan. Dekat sini kan, ayahsabul insan. Lepas tu buka surah Insan, memang kita akan jumpa juga hal ata 'alal insan. Perkataan insan. Okey, kalau tengok macam penyebutan insan dengan insan ni, ada perkaitan lah, sebab Qiyamah dia sebut tentang insan. Surah Al-Insan sebut tentang insan. Dari sudut topik tu macam, okey, ada kena, macam nampaklah perkaitan dia tu. Tapi adakah itu semata-mata? Okey, gali lagi, baca lagi, dapat jawapan dia. Okay. Ayat 36 sampai 38, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan tentang macam mana manusia ini Allah ciptakan. Macam mana Allah Ta'ala menciptakan manusia. Allah teranglah pada ayat 37 sampai 38.
Kalau kita tengok dekat bawah tu, dekat ringkasan dia tu, kita akan jumpa Allah menyebut manusia diciptakan daripada mana? Nutfatan min maniyyi yumna. Allah menciptakan manusia diciptakan dari apa? Air mani yang dipancarkan ke dalam rahim lah. Okey, lepas tu air mani ni dia akan bertukar menjadi alaqah, iaitu darah. Okey. Jadi dekat surah Insan Al-Qiyamah, penutup surah Qiyamah menyebut tentang insan, kejadian insan. Okey. Ni fasa pertamalah, air mani. Fasa kedua jadi segumpal darah. Okey. Kemudian masuk cerita surah manusia. Daripada yang kita belajar ni, penutup ni, kita bersetujulah, oh memang patut pun surah insan kena letak lepas surah Qiyamah. Sebab apa? Penutup surah insan pun sebut tentang kejadian insan. Dapat apa kaitan dia? Okey. Lepas tu pula, kita baca dekat pembuka surah insan, jumpa lagi pasal insan, tapi dekat surah insan ni, Allah menyambung lagi apa yang telah diceritakan pada penutup surah Al-Qiyamah. Allah menyebut tentang manusia ini daripada nutfatin amsyajin. Nutfatin amsyajin ni, dia macam ayat 37 tadi itulah. Ni adalah fasa yang pertama. Okay, nampak macam sama, tapi sebenarnya tak serupa. Ingat tuan-tuan, ingat sampai bila-bila. Al-Quran, kalau kita jumpa ayatnya berulang, sebenarnya ia bukanlah pengulangan yang tanpa makna. Bukan berulang ni macam lah, asyik repeat je, ulang je. Memang dia berulang, nampak macam berulang. Insan juga. Tapi kalau kita buat perbezaan, contohnya kita kata, cari perbezaan antara kedua-dua ayat ni. Saya tunjukkan perbezaan dia, ya. Okay. Kalau kita tengok dekat surah Al-Qiyamah, okay, kita jumpa dekat ayat Qiyamah tu, cuba tak nutfatin sama macam nutfatin. Okay. Tapi bezanya apa? Tengok ya, bijaksananya Allah Ta'ala menyusun ayat Quran. Kalau dekat sini kita jumpa, Allah kata nutfatin tu apa? Min maniyin yumna. Dekat sini kita jumpa air mani itu dia dipancarkan terus ke rahim ibu. Tapi dekat sini amsyajin. Amsyajin tu apa? Yang bercampur antara benih suami dengan isteri. Ada beza tak? Air mani juga sama, nutfah. Tapi kalau orang yang dia kalau dia baca secara laju, dia tengok terjemah, macam sama je lah, repeat je ni ulang ni. Tapi cuba amati betul-betul, tak sama. Dekat sini air mani yang dipancarkan, ini air mani yang bercampur. Jadi macam mana nak pancarkan ke rahim ibu? Mestilah setelah ia mestilah ia ada kaitan dengan dicampur. Okay, ini saya tunjukkan, walaupun kita bukan nak bincang tajuk ni secara lanjut. InsyaAllah tuan-tuan, nanti saya boleh tunjukkan, kita boleh kongsikan modul, tajuk dia pengulangan di dalam Quran, nampak sama tapi tak serupa. Itu kita boleh kongsikan pada waktu-waktu yang lain. Okay. Kemudian, kita mendapati surah Al-Insan ni dia mengukuhkan apa yang telah dibincangkan di surah Qiyamah. Okey, secara ringkasnya adalah apa perkaitan insan dengan kiamah? Ini kan surah kiamat. Lepas tu surah insan, lepas tu Al-Qiyamah tu pun ada menyebut tentang insan.
Apa berkaitan dia? Okey, tuan-tuan, ada berkaitan. Kiamat, kalau nak buktikan Allah mampu nak hidupkan balik manusia selepas mati, jawapan dia, kita kena tengok, kita kena amati, kita kena fikir macam mana kita mula-mula dijadikan. Kita mula-mula kan tak ada. Lepas tu Allah cipta kita melalui benis air mani, semua kita dah belajar dah tadi. Lepas tu Allah ciptakan tulang kita, rupa bentuk kita, betul kan? Allah ciptakan kita ni ada roh. Okey. Lepas tu kita hidup kat dunia. Lepas kita hidup kat dunia, kita mati. Lepas mati, tulang-tulang hancur. Lepas tu Allah hidupkan balik tak hari kiamat? Allah hidupkan balik. Okey. Allah hidupkan kita di hari kiamat. Allah cipta badan yang baru ke? Maksudnya Allah cipta roh yang lain ke? Allah cipta tulang lain ke? Jawapannya tidak kan? Allah cuma cantumkan balik tulang-tulang yang mula-mula Allah cipta waktu kita duduk dalam rahim ibu dulu. Menunjukkan bahawa penyebutan cerita tentang kejadian manusia dalam surah Qiyamah adalah untuk membuktikan kiamat itu dia boleh berlaku, Allah boleh hidupkan balik manusia. Sebab Allah yang ciptakan manusia itu mula-mula. Itulah perkaitannya penciptaan manusia dalam surah Al-Qiyamah, dan kita dapat jawapan Al-Qiyamah dengan surah Al-Insan. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, ini yang terakhir sekali ya, antara surah Insan dengan surah Al-Mursalat. Al-Insan dengan surah Mursalat. Kenapa kita kata akhir? Sebab Al-Mursalat adalah surah ke-77 yang merupakan surah yang terakhir berada pada juzuk yang ke-29. Okay. Mari kita lihat. Surah Al-Insan, kita nak tengok kepada pada hujung-hujung juga, ayat yang ke 31. Ini memang ayat hujung lah, ayat akhir 31. Manakala surah Mursalat, kita lihat ayat 7 hingga 9 dekat pembukaan surah Mursalat. Dua-dua surah ini dia berada pada halaman yang sama, muka surat 580. Cuba kita buka muka surat 580. Tuan-tuan akan jumpa ayat 31 surah Al-Insan ni, dia berada pada baris yang ke-6, muka surat 580. Lepas tu kita akan jumpa surah Al-Mursalat. Okey, ayat 31 surah Al-Insan, Allah menyebut tentang apa? Cerita tentang ada manusia Allah masukkan dia dalam kumpulan apa? Fi rahmatihi. Ini kumpulan manusia pertama. Ini kumpulan pertama, dia akan dimasukkan oleh Allah nanti dalam kumpulan manusia dapat rahmat. Okey. Kumpulan kedua, kumpulan yang Allah masukkan dia dalam kumpulan yang dapat apa? Azaban alima. Ini kumpulan manusia yang kedua. Kedua-dua kumpulan manusia ini, ada yang dapat rahmat, ada yang dapat azaban alima, sebenarnya dia dikaitkan juga dengan hari kiamat. Kenapa dengan hari kiamat? Kejap, saya padamkan dulu yang ni. Sebab saya pakai warna sama, saya ambil warna lain. Ni. Sekejap ya. Ni. Itu hari kiamat kan? Okay. Kenapa kita kata tentang hari kiamat? Sebab ayat 31 ni Allah menyebut tentang peristiwa di hari kiamat. Di hari kiamat ada manusia duduk dalam kumpulan fi rahmatihi. Ada manusia duduk dalam kumpulan dapat azaban alima. Okey. Fi rahmatihi ni tentulah syurga. Azaban alima tentulah neraka.
Okey, kalau saya tanya kembali kepada tuan-tuan perempuan, ada berkaitan tak Al-Insan ni dengan surah-surah yang sebelum dia tadi tu? Ingat tak kita baca tadi kan? Dapat kekal dalam neraka, dipakaikan apa? Belenggu, dipakaikan apa? Dipakaikan dapat makanan yang buruk. Tadi kan masuk neraka sakar kan? Ha. Sampai penutup ya dekat surah Al-Insan masih cerita azaban alima. Nampak kesinambungan dia tentang azab. Masih cerita tentang kiamat. Okey, betul lah. Sebab azab ni sudah pasti mereka akan dapat yang teruk dahsyat di hari kiamat. Manakala surah Mursalat pun Allah mulakan surah Mursalat ini menyebut tentang kejadian hari kiamat. Cuba tengok ayat 7 Allah kata apa? Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti akan terjadi. Allah janji apa? Kiamat tu pasti akan terjadi. Lepas tu ayat 8 dengan ayat 9 menerangkan bagaimana kiamat tu boleh berlaku. Fa'idzan nujumu tumisan. Apabila bintang-bintang itu nanti akan hilang, dihapuskan. Wa idzas sama'u furijat. Dan apabila langit itu akan terbelah. Jadi, surah Al-Mursalat ni, surah yang mengukuhkan, yang nak sebut kumpulan fi rahmatihi ni tadi tu. Bila fi rahmatihi ni? Kiamat. Bila dapat azab yang pedih aliman ni? Kiamat. Dalam masa sama, apabila kita tengok macam ada kesinambungan ni, seperti kita katakan awal-awal tadi, Allah nak mengukuhkan. Cerita tentang kiamat. 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 Kalau saya tunjuk, ingatkan tuan-tuan balik. Surah Al-Mursalat ada kaitan tak dengan surah Al-Baqarah? Mula-mula Al-Baqarah. Kalau kita baca surah Al-Baqarah kan, ada tak Allah menyebut tentang orang yang meyakini kiamat? Cuba kita baca antara ayat 1 sampai 5 Al-Baqarah tu kan. Kita jumpa apa? Wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang beriman kepada hari kiamat. Kita bayangkan ayat yang awal-awal dalam Al-Baqarah sampai nak masuk surah ke-77 pasal kiamat. Innama tu'aduna lawaqi'. Ada kaitan tak surah Mursalat dengan satu Fatihah? Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kita nampak Al-Quran ni, dia bukan macam Al-Fatihah lain, Al-Baqarah lain. Dia ada kesinambungan daripada satu ayat kepada satu ayat. Sampai juzuk 29 ni. Penutup juzuk 29, Allah ingatkan kiamat. Maknanya apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita sebenarnya? Apa yang Allah nak sampaikan kepada kita? Allah nak sampaikan kepada kita tentang apa? Kehidupan kita di hari akhirat. Bukan sekadar kita belajar, sangat ajaib susunan surah-surah dalam Quran ni. Tetapi kita mendapati diulang. Ditutup pasal kiamat, dibuka pasal kiamat, ditutup pasal neraka, dibuka pasal neraka. Kan, ditutup tentang Rasul, dibuka tentang Rasul. Ditutup tentang Allah, dibuka tentang Allah. Ingat tak kita belajar? Ditutup tentang Quran, dibuka tentang Quran. Jadi moga-moga kita semakin jelas tujuan kita Allah hidupkan, ke mana kita nak pergi, kita nak bawa apa. Moga-moga daripada ilmu yang kita pelajari ini, kita nak dapat apa? Moga-moga kita dapat kat sini ya. Kita dimasukkan oleh Allah. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada apa? Wadh-dhalimina a'adda lahum azaban alima. Moga Allah jauhkan kita daripada azab yang pedih. Baik, tuan-tuan dan puan, maka tamatlah
pengisian kita pada pagi ini, juzuk yang ke-29, surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-29. Saya mohon maaf kerana hanya mampu mendatangkan satu contoh perkaitan. Sebenarnya ada banyak lagi. Cuma dengan waktu yang agak terbatas, kita hanya mampu buat satu saja, insya-Allah. Nanti di lain waktu, kita akan kongsikan lagi maklumat-maklumat lain supaya kita supaya nak menambahkan rasa yakin kita Quran ini bukanlah buku, bukanlah kitab, bukanlah yang sama macam buku cerita, bukan sama macam surat khabar, bukan sama macam buku-buku lain. Ayat-ayat dalam Quran tak sama ayat-ayat yang kita baca pada apa yang manusia tulis, apa yang manusia komen, apa yang manusia perkatakan. Bukan. Tapi ia adalah dari Allah. Jadi kita sambung insya-Allah esok pagi ya. Jika tidak diumumkan malam ini Jumaat Raya, kita akan sambung juzuk yang ke-30. So esok bersiap sedia untuk panjangkan sikit pembelajaran kita. Kita mungkin akan ambil 1 jam setengah. Sebab juzuk 30 ni dia ada banyak surah. Jadi nak bawa contoh tu, contoh tu dia banyak. Kita cuba habiskan juga dengan rahmat Allah. Juzuk 30 esok. Esok kalau tak diumumkan lagi Aidilfitri, kita sambung, kita akan khatamkan. InsyaAllah. Bermula daripada surah An-Naba, surah nombor 78 sehingga surah 114. Kan, saya tak sabar-sabar untuk mengkhatamkan pembelajaran surah daripada pertama Ramadan sampailah kepada penghujung Ramadan. Okay. Jika diumumkan esok adalah 1 Syawal, nanti kita akan sambung pada hari apa? Minggu depan. InsyaAllah. Kita takkan ganjakkan lewat untuk kita akan habiskan juga. InsyaAllah. Baik. Ada sebarang persoalan, pertanyaan, tuan-tuan? Dapat ikuti, boleh faham? Ada mana-mana yang perlu saya ulang? Okey. Ada ke? Tak ada Ustaz, jelas. Oh, jelas. Jelas kan? Alhamdulillah. Saya terdengar kat mana ni ya? Okey. Okey, insya-Allah. Jazakumullahu khair kepada semua, barakallahu fikum. Semoga Allah menerima ya amal-amal soleh kita yang kita buat sepanjang bulan Ramadan. Begitu juga dengan majlis ilmu yang kita ikuti daripada hari pertama sampailah ke hari ini. Semoga Allah mengirimnya sebagai salah satu amal soleh. Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Semoga Al-Quranul Karim menjadi peneman kita untuk kita hidup sebelum bertemu dengan Allah di hari kiamat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.